Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Lama tak dengar kabar tentang Rafizi. Sebelum ini hangat cerita berita semua tentang Rafizi Ramli. Dan akhirnya sekali lagi Rafizi dalam satu kejutan. Tapi bagi saya sebagai rakyat Malaysia yang menghormati semua ahli parlimen, semua pemimpin-pemimpin politik, kenyataan Rafizi ini bagi saya adalah salah satu kenyataan yang hebat. Rafizi berkata, buang 6 perangai buruk agar RMK 13 tak tergelincir. Inilah menunjukkan rasanya Rafizi memang layak untuk memegang jawatan Menteri Ekonomi sebelum ini, walaupun dah letak jawatan. Mungkinkah ada harapan untuk Rafizi diserap semula? Okey, sebelum saya teruskan, saya nak kenalkan kepada anda, ini adalah produk terapi imun. Produk ini sesuai untuk semua jenis penyakit, tidak kira umur, daripada bayi yang baru lahir 1 jam, sehinggalah warga emas boleh memakan produk ini. Produk ini adalah terapi imun, molekul bijak untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan ini boleh melawan pelbagai jenis penyakit. So, kepada anda di luar sana yang ada masalah kesihatan, apapun juga jenis penyakit yang anda alami hari ini, anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Produk ini selamat, halal, semula jadi dan diluluskan oleh KKM. Nah, saudara-saudara, kenyataan ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli memberikan amaran penting bagi memastikan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Dalam perbahasan RMK 13, ahli Parlimen Pandan itu berkata, 6 sikap buruk dalam kalangan masyarakat, kerajaan dan ahli politik perlu diubah. Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman ada tanya, apa yang akan menyebabkan pelaksanaan ini akan tergelincir? Saya berpendapat bahawa pelaksanaan ini akan tergelincir jika kita masih lagi ada 6 perangai ini. Antaranya 6 perangai perlu dibuang ialah apabila tukar kerajaan, buang rancangan Malaysia. Bukan idea aku, maka aku tak akan sokong. Sokong di depan, tapi tolak di belakang. Dan rancangan lain, tapi peruntukan digunakan untuk program lain, kata Rafizi. Rafizi berkata, sikap segelintir pihak mengambil tunggu dan lihat dan sentiasa menolak rancangan baru, kononnya program itu sudah pun ada juga, perlu dijauhi untuk menjayakan RMK 13 ini. Jika sikap-sikap ini diteruskan tanpa perubahan, semua anjakan dasar dalam RMK 13 akan tinggal dalam dokumen tanpa pelaksanaan konkret. Untuk rekod, Rafizi sebelum ini menzahirkan rasa gembira apabila hampir 95% daripada yang dibangun sepanjang proses rangka sehingga dia meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi kekal dalam RMK 13. 31 Julai lalu, PM Anwar membentangkan RMK 13 di Dewan Rakyat. Akhirnya Rafizi dengan satu kejutan besar ini. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu lagi kejutan buruk dan berita buruk untuk Muhyiddin, untuk PN, untuk pembangkang dan untuk Bersatu khususnya. Sebelum ini sudah banyak yang terjadi kepada Bersatu. Akaun dibekukan, hilang kerusi dan macam-macam lagi. Tapi pada akhirnya rupanya Bersatu kecewa lagi dan ini sebabnya. Bersatu kecewa lagi setelah gagal dalam permohonan
rayuan semakan kehakiman terhadap keengganan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengisytiharkan kekosongan kerusi 4 ahli Parlimen Sabah yang telah menyokong Perdana Menteri. Rayuan tersebut ditolak sebulat suara oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan. Satu lagi keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu. Sebelum kita teruskan isu ini, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun, molekul bijak. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan usus, penyakit melibatkan kulit, jantung, hati, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda ingin ikhtiar sembuh, Anda boleh memakan produk terapi imun ini. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi. Produk ini diluluskan KKM, diluluskan hospital. Jangan risau. So, kepada Anda yang berminat, yang mungkin ada masalah kesehatan, ataupun mungkin ahli keluarga Anda, rakan-rakan Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saya boleh memberi Anda tips tentang produk ini. Saudara-saudara bersatu kecewa lagi. Gagal dalam permohonan rayuan, semakan kehakiman terhadap keengganan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengisytiharkan kekosongan kerusi 4 MP Sabah yang telah menyokong PM. Menurut Hakim Ruzima Ghazali yang mengetuai panel tersebut, tindakan yang Dipertua kebal terhadap semakan kehakiman. Ini berdasarkan perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Tinggi tidak salah dalam menolak permohonan semakan kehakiman. Ia tiada merit, katanya. 2 tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Amarjit Singh berkata, beliau menuruti duluan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa keputusan sama ada wujud kekosongan kerusi tidak boleh diadili di bawah perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan. Perkara tersebut menyatakan kesahihan prosiding Dewan di Parlimen atau jawatan kuasanya tidak boleh dipersoal di mana-mana mahkamah. Johari telah menolak keperluan untuk kerusi Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang dikosongkan. Kerusi-kerusi tersebut diwakili oleh Datuk Armezan, Muhammad Ali, Khairul Firdaus, Datuk Jonathan Yassin dan Mat Bali Musa. Persatu mendakwa keputusan Johari tidak mengosongkan kerusi mereka adalah haram. Keempat-empat mereka merupakan calon yang bertanding di atas tiket GRS. Jadi, hancur lagilah harapan Muhyiddin kalau begini. Saudara-saudara, adakah dengan ini bersatu dalam bahaya? Seperti orang kata, tidak lama lagi bersatu mungkin akan tenggelam di dalam kancah politik Malaysia yang semakin panas ini. Apa komen Anda?